أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, marilah sama-sama kawan-kawan semua, cikgu, kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat baginda dan sekalian kaum muslimin dan muslimat. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, ayahanda dan bunda semua harap sihat walafiat. Para asatizah, ada salah dan silap, tolong perbetul bagi saya jadi insan yang berguna di dunia dan di akhirat. Dan tolong doakan saya supaya saya jadi hamba Allah yang sentiasa mengamalkan ilmunya. Khair, amin. Hari ini kita ingin meneruskan lagi perbincangan kita pasal ayat. Tapi macam biasa, starting kita baca poin satu lagi. At least 3 poin atau 4 poin yang kita baca dalam minggu ni akan menambahkan keimanan kita pada Allah Ta'ala. Pasal apa? Sebab kita tahu. Apa sebab kita mengaji fardu ain, fardu kifayah, fardu ain, pekah kita mengaji hari ini. Apa dia? Poin yang ketiga. Yang pertama, Allah kaitkan orang yang beriman, tanda dia beriman ialah dia bersuci. Yang kedua, Allah kaitkan sembahyang dan juga puasa, sembahyang dan juga zakat dengan orang yang beriman hari akhirat. Maknanya nak tahu dia tu dapat iman tadi tu, yang kata benda yang penting ke akhirat esok iman tu, dia mesti ada sembahyang, dia mesti ada zakat. Hari ni yang ketiga apa dia? Allah kaitkan puasa. Puasa mereka, kita kena belajar puasa. Bila niat dia, kan? Betul tak? Bila niat dia, bila apa syarat sah dia, apa batal dia, apa perkara yang wajib kena ada untuk orang berpuasa dan sebagainya, apa sunat-sunat dia, itu semua mereka. Allah kaitkan puasa tadi dengan takwa. Apa dia? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Apa dia? Hai orang yang beriman, sesungguhnya diwajibkan kepada kamu puasa. Macam mana diwajibkan pada orang dulu? Supaya apa? Kamu bertakwa. Nampak? Hubung kait tadi puasa tadi yang kita kena belajar fiqh tadi syariat Islam tu pasal apa? Untuk nak dapat takwa. Jadi hari ini kita tanam aku mengaji, apa yang saya mengajak, apa yang tuan-tuan menonton. Tujuan kita buat satu hari ini apa dia? Adalah untuk mendapatkan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu kita mengaji hari ini. Hak saya duk cerita sungguh-sungguh, hak tuan-tuan duk dengar sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk nak dapat takwa kepada Allah. Pasal apa? Allah kaitkan tadi pekah dengan ketakwaan. Yang pertama dulu apa? Aku mengaji sebab apa? Sebab aku nak mendapatkan tanda keimanan pada Allah. Yang kedua, aku mengaji sebab apa? Sebab aku nak supaya aku di kalangan orang yang yakin nak jumpa Allah pada hari akhirat. Yang ketiga apa dia hari ni? Aku mengaji fiqh, aku mengaji fardu ain, hak tengah mengaji hari ni dalam 30 minit Ustaz Don. Hak ni ruangan kecil ya. Hak patut mengaji tu kat masjid tu. Tuan-tuan patut pergi masjid, pergi mengaji tu. Hak tu yang lagi banyak dapat. Tapi tujuan kita apa? Kita nak beritahu, kita mengaji hari ni adalah untuk kita nak mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh dapat patah balik. Baik, khair. Alhamdulillah. Senang kalau kita pasang niat lagu tu. Sama macam dalam kitab Ta'lim Muta'alim, dia pesan suruh kita ada niat yang 3 tu. Baik, khair. Alhamdulillah. Hari ini kita akan sambung berkaitan dengan ayat dan kita berhenti pada ayat musta'mal. Okey, saya ulang sekali lagi ya. Ayat musta'mal
adalah ayat yang digunakan untuk kita buat basuhan yang wajib, benda yang perlu. Kita cuci kita punya najis dan sebagainya. Tapi kalau najis tu dia dah bersangkut dah dengan ayak mutanajis. Tapi nak cerita kata kalau kita gunakan ayak itu untuk mandi wajib misalnya, untuk ambil wuduk. Anak kita lepas dia mandi dia ambil wuduk. Dia tak perasan ayak yang dia ambil wuduk tadi tu masuk ke dalam bekas tadi ni. Baru blok yang pertama nak kena sinsing dengan dah. Cerita pasal ayak kena ambil ayak lah baru dah orang tahu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik cerita. Hari ni ingat tak saya kata saya nak sambung bila mana ayak mustakmal yang terjadi di rumah kita, boleh tak kita nak bagi jadi dia ayak mutlak balik? Ayak tahir wa mutahhir. Ayak yang tahir suci dan boleh menyucikan. Tadi dia tahir, ghairu mutahhir. Dia suci tapi tak menyucikan. Ayak mustakmal. Ayak mustakmal, tahir, ghairu mutahhir. Dia suci tapi tak menyucikan. Jadi apa lagi satu apa dia? Ayak yang digunakan untuk cucian yang wajib. Ayak tu dah bercampur. Habis, khalas. Dia dah basuh benda yang wajib. Dia tak boleh, dia dah jadi mustakmal. Contohnya macam ni. Contoh, saya try je. Jing, 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 jing. Okey, kitab kita minta izin. Ampun dulu. Nah, tuan-tuan tak? Tak sini. Takut. Tumpah lagi. Naknya. Okey. Bekas tak sini. Tak sini. Mari kita. Allah. Alright. Ni. Kita kena tengok apa yang saya nak buat. Okey. Ni katalah bekas kita. Kita pergi angkut, bekas kita tak sini. Ni pipe rumah kita datang sini. Kita nak ambil wuduk. Anak kita dalam toilet. Ni apa yang kata ni saya nak cerita benda-benda yang terjadi. Tuan-tuan bijak, tuan-tuan boleh bagi gambaran yang lebih luas lah. Okey, contoh ni. Ataupun tak perlu tunggu ayak, tak perlu tunggu ayak tak ada. Satu ayak. Ayak dalam rumah kita, okey, berapa ramai orang yang dalam rumah dia yang kita kena bersambung selepas ni. Kita sambung insya-Allah, kita sambung ni. Wallahu taala alam. Hadza wabillahi taufik. Alhamdulillah, kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup dan kita berada dalam alam rumah tangga dan sekarang saya duk cerita alam keluarga terus. Saya duk cerita sebab melibatkan anak apa semua sebab benda ni akan terjadi. So, saya kait terus dengan alam perkahwinan kita sebab kahwin tak boleh lari daripada anak. Okey, khair. Alhamdulillah. So, kita duk cerita tadi kata, tak perlu tunggu ayak kena satu. Kadang-kadang rumah kita berapa ramai orang. Tak usah ni. Masjid, surau, toilet awam. Berapa banyak yang dia sediakan bekas lagu ni. Contohnya, stesen minyak. Banyak stesen minyak yang bagus-bagus. Dan ada juga kadang-kadang dia bagus. Tapi disebabkan mungkin pipe dia rosak, dia sediakan kat kita yang ni. Dia tak ada pipe tu, dia sedia hak ni. Jadi, bekas ni tadi, katalah kita ambil wuduk. Adik kita nak masuk lepas kita. Adik kita nak pergi toilet, sekejap lagi dia nak cuci. Dia nak cuci apa? Dia nak cuci dia punya kemaluan lah. Dia ambil cedok ayak ni. Dia masuk duduk. Mak, dia ambil ayak apa ni? Ayak hak tadi wuduk kita kena. Macam mana boleh kena? Contoh, ni pipe dia, kita ambil wuduk. Jadi, saya cerita ni, tuan-tuan kena alert. Sebab kita cerita ayak mustakmal. Ayak mustakmal, tahir. Tapi, ghairu mutahhir. Dia tak boleh menyucikan. Maknanya, kalau nak ambil wuduk, dia tak boleh dengan ayak mustakmal. Dia nak mandi wajib, dia tak boleh ayak mustakmal. Dia nak cuci, dia punya najis dia, kat kemaluan dia, dia tak boleh guna ayak mustakmal. Boleh dapat nak yang tu? Tu saya stres tu, supaya boleh faham. Sebab itulah, dia boleh balik kepada ketakwaan pada Allah. Betapa sucinya orang yang belajar ilmu fiqh, belajar ilmu yang kita belajar hari ni, dia nak jumpa dengan Allah, betapa sucinya orang macam ni. Sebab apa? Setiap tindak tanduk dia jaga. Tuan-tuan, cuba bayang. Okey, saya cerita error dulu, apa yang occur. Kemudian kita tengok apa yang boleh kita buat. Contoh, ini pipe ayak. Kita tak ada ayak. Contohlah ayak, ambil ayak wuduk kan. Ambil kita basuh muka. Basuh muka. Sebenarnya basuh muka pun dah boleh nampak lah. Tapi, kamera atas sikit. Tak mau. Kamera tadi, atas sikit. Bawah, turun. Lagi sikit. Op. Okey, khalas. Okey, sini ayak ni, tengok. Patutnya masa basuh muka tu dah memang clear dah kena, tapi nak tunjuk muka susah. Saya tunjuk tangan. Tengok tengok kat belakang ni. Ni bekas bertakung ni. Okey, ambil balik gambar tadi. Okey, ambil tangan. Tu dia masuk. Nampak tak? Kita ambil ayak, kita mana perasan? Ambil. So, contoh, ambil ataupun kita tak gerak tempat begitu.
Oh, Allah, tumpah pula dah. Allah, jangan balap balik ah. Tumpah pula dah, aku nak tunjuk. Tumpah. Sabar, jangan balap balik. Ni. Brum, basah. Masuk ayak dalam ni. Nampak? Allah, tumpah pula. Tak apa, halal. Okey, mari tengok balik depan. Cuci. Ayak wuduk basuh yang keberapa tadi? Basuh yang pertama. Basuh pertama wajib tak? Wajib. Hak basuh wajib masuk dalam ni. Jadi apa ayak ni? Ayak musta'mal. Adik kita dah ambil wuduk dah, basuh kaki dah semua. Kita basuh tangan sini. Kita tak perasan yang ni. Adik kita, abang cepat saya nak masuk toilet. Adik kita pun masuk toilet. Dia pun masuk toilet. Allah tak dan. Kita lupa, kita dah belah lah. Hak dia ambil. Perum cuci. Bab dia tak tahu tu cerita lain, tak apa. Cerita dia nak abang kata ayak ni, ayak musta'mal. Nampak? Perum cuci. Dia ingat dia suci. Jadi macam mana? Habis tu orang tanya, habis tu kalau dekat rumah nak buat lagu mana Ustaz? Kalau ayak dalam timba kami pergi ambil payah-payah anak mandi wajib terabuk habis ayak dalam tu tak tutup. Jadi macam mana? Tak apa, jangan takut. Dia ada satu kaedah dia. Apa dia? Ayak musta'mal. Dan ada dan juga. Ayak mutanajis. Dia sama. Tuan-tuan buka dalam kitab Fathul Mu'in dia ada sebut. Tapi kita sebut ayak musta'mal dulu. Tapi nanti bila ayak mutanajis kita cerita yang sama juga. So ayak musta'mal apabila dia kita boleh kumpul dapat balik dia 2 kolah atau lebih. Contoh ayak ni, ambil jauh, kamera jauh. Ambil ayak ni. Tadi dah rosak. Kita pun timba dia dalam ni balik. Brum campur dengan ayak musta'mal hak lain contohnya. Campur dengan ayak musta'mal hak lain. Tu dia. Contohlah, ni saya bagi contoh. Ingat, saya ulang balik. Yang ni bukan 2 kolah. 2 kolah kita dah tunjuk, dah cerita hari tu. Maknanya kalau katalah bekas ni 10 liter, kita memerlukan 20 benda ni. Benda Allah ni kita perlu 20. Kalau 20 tak ada dapat banyak ni tuan. 20. Uish, kena ada 3 kali hak ni baru boleh dapat 20 kot perasaan saya. Ataupun 4 kali, 5 kali kan. Jadi, hak ni tak cukup 2 kolah. Contoh. So katalah tadi, hak bekas ni ada 10 bekas ni. Bilik ayak ni kena, bilik ayak ni kena. Nampak tak? Bilik ayak ni kena. Allah, ayak musta'mal semua. Macam mana nak buat? Tak apa, jangan takut. Jangan buang. Membazir bukan. Ayak yang musta'mal ni tadi, ingat saya ulang sekali lagi. Ayak musta'mal, bukan ayak mutanajis. Jangan masuk lagi ayak mutanajis. Bukan maksud kata ayak kencing terpercik apa. Sebenarnya dia benar sama. Tapi saya tak mau cerita yang tu lagi. Dengar ayak musta'mal dulu. Ayak yang tadi kita ambil wuduk ke terosak ke apa ayak tadi tu. Kumpul ayak tu, tuang. Dapat 2 kolah. Ayak tak berubah warna. Ayak cantik, elok, tak ada bau. Bau duk elok. Bau ayak paip lagi duk bau ayak paip. Tak berubah warna, tak berubah apa. Cedok balik. Ni saya tunjuk ni. Berkurang ayak ni. Berkurang kan? Cedok balik. Semua bilik ayak yang pakai walaupun bekas besar ni, semua ayak mutlak balik. Dapat tak? Sekali lagi saya ulang. Ni orang kata tak pernah dengar ni apa tak hidup buat pelik. Tak apa. Saya ulang balik sekali lagi. Ayak musta'mal kita campur, kita main perkataan. Ayak musta'mal, air musta'mal campur ayak musta'mal sama dengan 2 kolah. Dapat 2 kolah. Maka ayak yang tadi yang campur ni, dia jadi balik ayak mutlak. Ayak tahir, mutahhir. Ayak suci lagi menyucikan. Walaupun saat lagi kita divide balik dia. Walaupun kita divide dia balik dalam bekas dia tadi ni, dia akan jadi balik ayak banyak ni balik. Nampak tak? Dia tetap jadi ayak mutlak. Sebab tadi ketika dikumpulkan, dia dah jadi hukum dia ayak mutlak. Dia pakai balik untuk pecah macam ni. Dia sama macam hukum kita cedok tadi. Ingat tak? Hari tu punya episod. Kita cedok benda ni. Kita bawa pergi lari, kita ambil wuduk. Lepas tu kita cedok balik. Nampak tak? Walaupun dia dipecahkan, dia tetap jadi ayak yang suci lagi menyucikan. Walaupun dia dipecahkan dalam kumpulan-kumpulan yang kecil. Khair. Macam. Boleh dapat? Jadi tak payahlah buang. Jadi tong-tong hak besar tu, tapi dengan syarat kena campur dulu. Okey, boleh dapat.
Wallahu ta'ala a'lam. Hadza wa billahi taufiq. Ni blok kedua kan. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah selepas ni. Alhamdulillah, kita kembali dalam 30 minit Ustaz Don menelusuri hidup. Dan hari ini kita melalui kehidupan rumah tangga, kehidupan berkeluarga, kehidupan alam perkahwinan. Dan kita sampai kepada ayat mutlak, ayat. Jadi tajuk hak kita bintang adalah ayat mustakmal. So ayat mustakmal, hari ini kita dapat satu ilmu baru. Ilmu yang kita belajar untuk menambahkan iman, mendekatkan tanda-tanda beriman dan juga menambahkan ketakwaan kita pada Allah. Jadi kita sekali lagi beriman dengan firman Allah. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya membazir itu adalah saudara syaitan dan sesungguhnya kena ingat syaitan itu dengan Tuhan dia kufur, dia buat jahat, dia lawan dengan Tuhan ya. Jadi sekali lagi terbukti firman Allah, apa perintah Allah tak pernah bercanggah dengan order yang Allah Taala bagi. Nampak? Ayat ni walaupun dia mustakmal, asalnya dia tak boleh digunakan untuk suci, lagi dia tak boleh digunakan untuk bersuci, tetapi dia boleh digunakan bila mana kita tahu apa yang kita kena buat. Ayat mustakmal, kita campur balik, dapat dua kolah, kemudian kita pecahkan balik, divide balik, maka dia boleh dapat dan boleh digunakan untuk bersuci. Dia jadi balik ayat tahir, mutahhir, suci lagi menyucikan. Kalau mustakmal, dia tahir, suci tetapi tidak menyucikan, tapi bila dia dah bercampur dapat dua kolah, dia jadi suci dan menyucikan. Boleh dapat walaupun dia divide balik ataupun dibahagikan balik dalam bekas-bekas kecil dia tadi, semua bekas tadi suci lagi menyucikan. Boleh dapat? Khair. Dalam bab tu tersentuh bab mutanajis. Jadi saya highlight terus bagi nampak bab pecah kolah tadi ni. Contohnya ayat kita, anak kita kecil dia kencing merepek budak-budak ni, kadang-kadang dia main macam-macam, dia jatuh ayat kencing dia, sama juga ayat kencing. Ingat, satu bekas yang tidak cukup dua kolah apabila jatuh sahaja najis kepada dia, sama ada berubah warna, rasa atau apa sahaja, kalau campur dalam dia, maka dia akan dijadikan ayat itu sebagai ayat mutanajis. Kalau ayat dia dua kolah dan lebih, kalau jatuh dalam tu kita kena tengok dia berubah warna atau rasa atau bagaimana. Okey, contoh saya buat dekat sini, tuan-tuan tengok Saya cuba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh saya pun tak tahu jadi ke tak. Saya cuba je ni tuan-tuan. Okey. Ayat ni confirm tak cukup dua kolah. Ayat ni confirm tak cukup dua kolah. Kemudian ayat ini berlaku sesuatu pada dia menyebabkan jatuh najis. Contoh saya tunjuk. Contoh. Jatuh najis pada dia. Kadang-kadang bukanlah najis yang ni sangat. Najis tu macam contoh ayat kencing anak kita dan sebagainya. Biasanya yang ni dia jadi ayat mutanajis. Jadi nak patah balik kepada tempat kita di dalam rumah kita lah. Jadi tengok, kalau jatuh saja najis, kita anggap color merah tadi ni najis. Contoh saya bagi contoh. Jatuh najis dalam dia, dia berubah warna. Dia tak cukup dua kolah, dah memang confirm dia akan jadi najis. Berubah pula warna, dia confirm dia jadi najis. Confirm tuan-tuan. Tapi ayat ni boleh tak kita selamatkan dia, sebab yang jatuh pada dia najis yang, dia bukan yang macam orang kata najis-najis. Ataupun kalau kita kata kita duduk di tempat susah, yang ada ayat limited. Tengok-tengok dalam dia ada najis yang tidak dimaafkan di dalam dia. Contohnya anak kita abang budak-budak main tak pakai seluar apa, ayat ni dia baling seluar dia yang ada ayat kencing jatuh, dia rosak. Boleh dah ayat ni kita nak perbetul dia balik? Boleh dengan kita menggunakan kaedah membanyakkan tadi. Boleh dapat. So ayat ni kemudian kita cantumkan dia. Kita cantum. Kita buat masuk. Tengok cukup dah dua kolah. Campur dua kolah. Tuan-tuan sebenarnya yang ni kalau campur dua kolah dia boleh nampak. Tengok ayat dia bertukar jadi merah kan. Tak apa, kita campur pula satu lagi. Kita campur pula satu lagi. Campur satu lagi. Tengok, cuba tengok. Ayat dia makin dah hilang colour dia kan. Nampak tak ayat dia makin hilang colour. Katalah ayat tadi campur cukup dua kolah. Warna tak berubah, rasa tak berubah. Tu saya tengok tadi colour dia nampak macam merah-merah kan. Sekarang dah tak ada, mana nak dah, dia nak makin kurang lah. Ni kalau campur lagi ayat atas ni, hilang colour ni. Nampak tak? Jadi saya abang kata, kalau lepas ni kita campur, cukup dua kolah. Macam saya kata, dua kolah perlukan lagi 3-4 bendalah ni tuan. Lagi 3-4 bendalah ni diperlukan. Jadi kalau kata, saya rasa silap-silap benda ni 20 liter bah. Silap-silap benda ni 20 lah. Kalau 20 liter ni 10 lah benda ni 10. So bayangkan banyak tadi saya campur ya, ayat dia dah berubah lah. Nampak tak?
Kalau campur lagi 9 lagi benda Allah macam ni, confirm ayat ni berubah warna dah. So kalau ayat ni berubah jadi balik asal dia balik tadi, ayat ni tak berubah warna, tak berubah rasa, tak berubah apa, kita divide balik macam tadi, semua ayat tadi jadi suci lagi menyucikan. Boleh dapat? Boleh dapat? Agak-agak boleh faham tak? So dia kata, ustaz bagi contoh harian rumah kita. Okey, sekarang saya nak ambil contoh harian rumah kita. Okey, jangan tengok dah ayat ni. Ayat ni jadi merah dah. Nanti nak tukar ni. Episod yang lepas ni kita akan tukar ni. Okey, tak apa. Tengok saya tengok ni gambar jauh. Saya nak ambil gambaran jauh. Okey. Rumah kita kita bagi mandi anak kita ataupun anak kita baby, kita nak tukar lampin dia. Okey. So anak kita nak tukar lampin dia. Tengok contoh. Ini saya instantly. Nak cuci dia. Nak cuci dia. Ingat bila kita nak cuci anak kita cuci dia sedikit, ayak dia merocik-rocik kat keliling tu. Nampak? Semua keliling tu semuanya akan jadi ayak mutanajis. Jadi cara dia, kita tak boleh lap, tuan. Kalau kita lap dengan kain, lepas tu, dia boleh lap. Tapi kaedah dia ialah, lepas kita lap tu, kita percik pula dengan ayak kita. Ayak mengalir dengan ayak yang banyak tadi tu, khalas, ayak tadi suci. Tapi contoh tu tak tepat. Tak mahu nak bagi contoh tepat. Kita cuci anak kita ada bekas bawah ni sama juga. Kita bekas tadi. Contoh, kita cuci anak kita, bekas ada situ. So, anak kita punya ayak kencing, kalau dia dah 2 tahun ke atas, macam anak saya Mustafa, 9 bulan, tapi dia dah telan macam-macam lah. Potato dah telan, tomato dah telan, apa lagi, carrot dah telan, ayam dah blend masuk dalam dia punya nasi lah. Memang nak dia punya level saya lah, tuan-tuan. Tak ada sama lah dia dengan saya. Jadi ayak kencing dia tu dah jadi ni. Jadi bila cuci, ayak dia berocik dah masuk dalam bekas. So bekas tadi jadi ayak mutanajis. Andai kata kita berada di tempat yang limited ayak dia, maka ayak mutanajis ni tadi boleh jadi dah ayak yang suci? Yes, boleh. Ayak mutanajis yang dia ni campur 2 kolah, campur. Tengok ayak dia tak berubah warna, tak berubah rasa. Sebab tadi dia berubah macam tadi. Tadi ada merah. Tapi sebab kita campur banyak, merah dia hilang. Nampak tak? Jadi bila hilang benda macam tu, bau, ayak dia tak bau. Bau macam ayak tadi. Masih ayak pahit. Tak ada bau najis. Lepas tu tengok, color jernih balik. Walaupun kita cedok balik ayak tadi dan kita bahagi, ayak tadi tetap jadi ayak mutlak, iaitu ayak yang tahir, suci dan menyucikan. Boleh dapat? Wallahu ta'ala a'lam. Hadza wa billahi taufiq. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.